Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatin Najmi Syah bin Khairul Amain, KBJ 2408108116. Saya awak tahu tak gapo kita nak buat hari ini. Okey, pada hari ini saya ingin menceritakan pasal asal usul negeri Kelantan dan beberapa patah perkataan mengenai bahasa Kelantan. Baiklah, di sini saya ingin menceritakan ataupun memberitahu asal usul Kelantan. Negeri Kelantan mempunyai satu aset kekayaan, iaitu aset kekayaan sumber asli. Negeri Kelantan juga mempunyai keluasan sebanyak 15,040 km mengikut teori yang saya dapat. Negeri Kelantan juga merupakan satu negeri yang bersumberkan agama Islam seperti negeri-negeri lain yang terdapat 13 buah negeri di Malaysia. Manakala spesialnya negeri Kelantan menggunakan Jawi sebagai penulisan utama, ataupun lebih dikenali sebagai orang luar lebih dikenali memanggil negeri Kelantan adalah negeri Serambi Mekah, iaitu di mana-mana signboard mempunyai banyak tulisan Jawi. Seterusnya, rakyat Kelantan menggunakan Kawe, Kawe untuk menunjukkan ataupun memberi maksud saya, manakala bagi awak pula negeri Kelantan menggunakan demo. Kebanyakan negeri Kelantan akan menggunakan bahasa-bahasa yang berhujung dengan E ataupun O di belakang. Kalau tidak silap saya, negeri Kelantan merupakan satu bahasa yang unik, yang orang luar agak payah untuk memahami perkataan. Hai, Assalamualaikum minta orang. Nama kami Nur Ilayana Syakira binti Ibrahim, KBJ 2408108006. Mesti kita orang pelik nak kenapa kami Kelakar Sarawak hari itu. Hari itu kami akan menerangkan beberapa tentang sejarah Sarawak dan dialek Sarawak. Sarawak terletak di Borneo yang merupakan pulau terbesar di Asia Tenggara dan berbagi wilayah dengan Brunei dan Kalimantan Indonesia. Kedudukan geografis ini menyebabkan interaksi dengan berbagai kelompok etnik dan suku, termasuk Melayu, Iban, Bidayuh, Melanau dan lain-lain. Sarawak pernah berada di bawah pemerintahan Kesultanan Brunei sebelum dikuasai oleh keluarga Brooke pada pertengahan abad ke-19. Penjajahan Inggeris ini turut mempengaruhi perkembangan bahasa dan dialek di Sarawak. Banyak istilah dan kata dalam dialek Sarawak berasal dari bahasa etnik tempatan, terutamanya dari bahasa Iban, Melanau dan Bidayuh. Ini menunjukkan interaksi dan pengaruh silang budaya yang tinggi di dalam kalangan penduduk Sarawak. Terdapat beberapa ciri-ciri khusus dialek Sarawak. Contohnya, dialek Sarawak memiliki banyak kosakata yang unik dan berbeza daripada bahasa Melayu standard. Contohnya, kamek untuk saya, kita untuk awak dan nyamai untuk sedap. Terdapat juga perbezaan dalam sebutan. Sebagai contoh, huruf R seringkali disebut sebagai bunyi yang lebih lembut atau dihilangkan dalam beberapa perkataan. Struktur tata bahasa dalam dialek Sarawak juga seringkali berbeza dengan bahasa Melayu standard, terutamanya dalam penggunaan partikel atau frasa yang mencerminkan pengaruh bahasa-bahasa tempatan. Di sini kami akan memberikan beberapa contoh frasa yang digunakan seharian di Sarawak. Sebagai contoh, kami pergi jalan di kedai, yang bermaksud saya sedang berjalan ke kedai. Yang kedua, nyamai jual lauk tok, yang bermaksud sedap juga lauk ini. Yang ketiga, awak kami setuju dengan kita, yang bermaksud ya, saya setuju dengan awak. Contoh yang terakhir yang boleh kami beri ialah bah sedapnya pergi main bola, yang bermaksud mereka sedang bermain bola. Di sini kita orang boleh nampak perbezaan antara bahasa Melayu standard dan juga bahasa Melayu Sarawak.
Sebagai penutup, dialek bahasa Melayu Sarawak bukan sahaja sekadar medium komunikasi, tetapi juga melambangkan identiti dan kebanggaan masyarakat Sarawak. Dengan pengaruh sejarah, budaya dan kepelbagaian etnik, dialek ini berkembang menjadi bahasa yang kaya dengan ciri-ciri tersendiri yang membezakan Sarawak daripada negeri-negeri di Malaysia. Semoga dengan memahami dan menghargai dialek Sarawak, kita dapat merapatkan lagi hubungan antara masyarakat yang berbilang kaum serta mengekalkan khazanah budaya yang menjadi kebanggaan kita semua. Sekian dari kami Biak Sarawak. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Fariza binti Kalimi, merupakan pemegang kad ID KBJ 2408-10815. Hari ini saya akan menerangkan tentang dialek ataupun lorat negeri Pahang. Betul ke Pahang ni tak ada lorat? Pahang merupakan salah sebuah negeri dan mempunyai lorat yang unik mengikut daerah yang ada di dalam kawasannya, sebab Pahang ni besar. Asal-usul lorat negeri Pahang ini terdiri daripada aliran Sungai Pahang. Tempat itu berada di kawasan yang deras alirannya, maka lajulah cara percakapannya. Biasanya kawasan ini belah-belah ulu seperti Kuala Lipis, Sarawak, Ulu Tebelit dan sebagainya. Kawasan yang berada di tempat yang perlahan alirannya, maka perlahanlah cara percakapannya. Maksud daripada perlahan percakapannya bukan daripada volume suara, tetapi daripada lenggok ataupun dialek yang ingin disampaikan. Kebanyakan orang Pahang ni jarang nak menonjolkan lorat ataupun dialek common ni, lagi-lagi berada di kawasan yang umum seperti kawasan luar lah. Bahasa mempunyai dua aspek, iaitu bentuk dan juga makna. Bentuk mempunyai bunyi, tulisan dan struktur, manakala makna pula leksikal, fungsi dan struktur. Antara kata ganti diri yang boleh saya cakap, yang boleh saya sampaikan di sini adalah kawan koi merupakan saya, manakala dema, okma merupakan awak semua. Okma itu bermaksud kamu semua atau korang. Koma ni ada boleh merujuk kepada kami ataupun boleh untuk merujuk diri awak seorang saja. Maknanya untuk mewakili saya lah. Sebagai penutup, dialek Pahang adalah salah satu warisan budaya penting dan untuk bagi negeri Pahang. Dialek ini menggambarkan identiti masyarakat tempatan yang kaya dengan sejarah, adat dan tradisi. Setiap perkataan dan frasa dalam dialek Pahang memacarkan keaslian bahasa Pahang yang digunakan sejak turun-temurun, sekaligus mencerminkan keakraban dan kebersamaan masyarakat Pahang. Dalam era moden ini, penting untuk kita terus memelihara dan menghargai dialek Melayu Pahang sebagai warisan bahasa yang perlu diteruskan kepada generasi muda. Dengan cara ini, kita bukan sahaja mengekalkan keunikan negeri Pahang, tetapi juga memperkukuhkan semangat persatuan dalam kalangan masyarakat Melayu yang berbilang kaum. Semoga dengan memahami dan menghayati dialek Melayu Pahang, kita dapat menghargai kekayaan bahasa dan budaya tempatan. Terima kasih di atas perhatian anda dan semoga usaha untuk melestarikan dialek Pahang akan terus berkembang. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Safir binti Zulkifli, memegang KID KBJ 2408-10807. Hari ini saya ingin menceritakan tentang asal-usul negeri Kedah. Kedah merupakan negeri yang dikenali sebagai negeri Kedah Darul Aman. Kedah juga merupakan salah satu daripada 14 negeri di Malaysia. Selain itu, Kedah juga terletak di utara semenanjung Malaysia dan memiliki keluasan sebanyak 9,447 km. Oleh itu, menurut hikayat Marang Mahawangsa atau Parameswara Kedah, walau bagaimanapun Kedah juga telah diasaskan oleh seseorang Hindu raja yang bernama Marang Mahawangsa yang beragama Melayu, yang berbangsa Melayu. Oleh seterusnya, makanan yang berasal dari negeri Kedah juga seperti di Pulau Pinang, iaitu nasi kandar. Selain itu, apam lenggang atau juga dikenali dengan nama apam lenggang di setengah tempat memangnya enak dimakan. Seterusnya, contoh-contoh slang Kedah ialah seperti
Manja iaitu merap, bosan iaitu jemui, kamu, hang, air iaitu air. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris Iskandar Muhammad Nazli memegang kad Matrix KBJ 240810825. Hari ini saya akan membentangkan bahasa dan dialek dari negeri Sabah. Negeri Sabah ialah bahasa kebangsaan secara meluas di seluruh etnik di negeri Sabah. Ianya sedikit berbeza dengan dialek orang Semenanjung di Malaysia. Yang ketiga ialah di Sabah mempunyai 6 kaum, iaitu Sino Dusun, iaitu Cina mix dengan Kadazan Dusun. Yang kedua ialah Murut. Yang ketiga Bajau. Yang seterusnya Melayu Brunei. Yang terakhir ialah Suluk. Mereka ini berbendaharaan kata bahasa Sabah daripada perkataan yang digunakan secara meluas. Perkataan yang hanya digunakan di kawasan yang tertentu, contohnya beg plastik dipanggil bahai di Sandakan, manakala kompak di Tawau. Yang seterusnya ialah penggunaan kata tambah, iaitu bah, yang sering dituturkan dalam percakapan oleh orang-orang di Sabah. Kata penyudah untuk menguatkan ekspresi kata, iaitu ia bah, maksudnya ialah, bermaksud pergilah kamu dahulu. Yang seterusnya ialah bah, pergilah kamu dulu. Lepas tu penggunaan anu juga digunakan untuk merujuk kepada barang, contohnya kau sudah ambil itu anu, saya mau tengok itu anu, yang bermaksud saya mau tengok TV. Yang seterusnya ialah anu juga membawa maksud arti atau perbuatan, iaitu jangan kasih anu itu, kan nampak itu anu. Cara penyampaian bahasa Melayu Sabah agak lain dengan bahasa Melayu kita. Antara salah satu teori yang ada adalah berkenaan dengan merujuk kepada perkataan Sabah. Perkataan Sabah ini merujuk kepada pisang Sabah. Pisang Sabah ditemui sewaktu kawasan negeri Sabah di bawah pemerintahan Kesultanan Brunei. Yang terakhir ialah maksud nama negeri Sabah juga diambil dari satu perkataan Melayu, iaitu Sabah Halia. Sekian dari saya, terima kasih.